Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Kita masih lagi berada pada bulan kelahiran baginda, bulan Ar-Rabi', bulan Rabi'ul Awal. Moga-moga dengan ini kita dapat membaca sedikit sebanyak daripada kepribadian Nabi SAW, Syama'il baginda. Dan untuk itu kita sedang membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, karangan seorang ulama hadis yang terkenal. Itulah Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Lalu sebelum saya mula, saya mohon jasa baik pada sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk tag rakan-rakan, bantu untuk sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai orang yang mendapat manfaat daripada perkongsian berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang dikasihi Allah yang berada di ruang komen. Saya nampak ada Kak Nur Aini Yusof, Anna Sukaimi, Azima, Zainah Nina Abdullah, Nazri Amri, Azian Abu Hassan, Hamimah Mosan. Kemudian ada Zamiyah Omar, Kak Safiyah Sapian, dan juga Nazatul Naina, Elvira, Salbiah Sulaiman, Nur Azza Abdul Aziz, Aura Aziza Azizi, Rozia Daud, kemudian Zimadun, Zuraida Sidik, Jamaliah Manak, Mazia Tiron, Rafi'ah Muhammad Saleh, Zaliha Kamaruddin, Nursia Ismail, kemudian Zahara Alia, Suraya Afandi, ada Rosna Syarif, Salabiyah Sa'ad, Laila Umar, Suhaimi Aman, kemudian adanya Kak Nur Hayati Yahya, Zaida, adanya Zuraida Siddiq, Rozana Aziz, Samiza Jalil, Abu Bakar, Rusni binti Abdullah, dan juga Galib Spirit, Nadiah Nawawi, Kamiza Muhammad Amil, Aisyah Uthman, dan juga Mazia Tirun, serta Haja Gayah Daud, Assam Tula Raini, Kak Kati Khairuddin, dan Yaya Lia. Masya Allah, ramai yang bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita sedang membaca Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana dalam kitab ini Imam Tirmizi telah buat 56 bab. 56 bab. Buat 56 bab. Nanti tolong tulis kat komen Kena buka aircon. Lalu ada 56 bab, ada lebih daripada 400 hadis. Ada 400 hadis menceritakan hanya tentang Syama'il baginda. Lalu sebelum kita mula, apa kata kita betulkan dahulu niat dan kita sama-sama berselawat. Moga-moga, dan saya harap para sahabat banyakkan berselawat bila belajar je tentang Nabi punya ni. Terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, supaya kita dapat banyakkan selawat. Sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita nak baca hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 masih lagi dalam bab penceritaan tentang tubuh badan Nabi SAW. Ada berapa hadis yang Imam Tirmizi bawakan dalam bab ini? Ada 15 hadis. Dan setiap satu hadis ada penambahan berbanding hadis-hadis yang lain. Maka kita baca daripada hadis yang ke-9. Wabihi ilaihi qala haddathana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam
fam ashkalal ain manhusal aqib. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dali'ul fam qala azimul fam. Qultu ma ashkalul ain qala tawilu shikkil ain. Qultu ma manhusul aqib qala qalilu lahmil aqib. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah hadis daripada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Lalu seorang tabi'in yang bernama Simak bin Harb, pada muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11 nama dia Simak bin Harb. Dia telah berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar. Mulut yang lebar kita dah sebutkan semalam dan pada siri yang lalu. Mulut yang lebar mamduhun indal Arab, dipandang indah, dipandang cantik, dipuji oleh orang Arab. Kita kena faham kesemua kecantikan yang ada pada Nabi adalah sesuatu yang dipandang tinggi, sesuatu yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lalu mulut yang besar bukan mulut yang kecil, tapi bukanlah mulut yang besar yang membawa kepada tidak cantik, tidak. Tetapi mulut yang besar, sebab itu dalam kurungan yang selari dengan bentuk wajah baginda, yang selari dengan tubuh baginda. Maka Nabi SAW mempunyai mulut yang lebar, mata putih yang lebar dan tumit yang nipis. Tumit yang nipis. Maksudnya, apa maksud nipis? Sedikit daging pada tumit. Tumit Nabi tak berisi. Dan kita dah belajar semalam bahawa tumit Nabi SAW langsung tidak ada pecah, tidak ada lubang, tak ada apa-apa, putih bersih. Nabi SAW punya tumit. Maka salah seorang perawi yang bernama Syu'bah, kita boleh nampak dalam itu, dalam sanad adanya nama Syu'bah. Lalu Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak. Simak adalah perawi yang berjumpa dengan sahabat Jabir bin Samurah. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada guruku Simak, apakah yang dimaksudkan dalam hadis dengan perkataan mulut yang lebar? Maka kata guru dia Simak, beliau menjawab, besar mulutnya baginda sallallahu alaihi wasallam selari dengan bentuk wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Ashkalul ain, dalam hadis sebut mata yang lebar. Maka guru dia Simak menjawab, panjang belahan mata baginda. Panjang, kita dah baca semalam tentang kening baginda. Kita dah baca semalam tentang bulu mata baginda. Maksudnya mata Nabi bukanlah sepet, tetapi panjang belahan mata Nabi SAW. Kemudian dia bertanya lagi, apakah maksud manhusul aqib, iaitu nipis, iaitu tumit yang nipis? Maka guru dia Simak bin Harb menjawab, sedikit daging di tumit, tak banyak daging, tak berisi. Tumit Nabi SAW tidak berisi. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini apakah penambahan dia? Penambahan dia sebenarnya adalah ashkalul ain, tentang mata Nabi, iaitu mata Nabi itu bukannya kecil tetapi lebar belahan mata Nabi. Dan kemudian tentang tumit Nabi tidak berisi. Lalu untuk menerangkan itu, Imam Tirmizi bawakan riwayat yang ke-9. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada para sahabat yang ada, mohon para sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk tag rakan-rakan, jemput lebih ramai untuk mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berada pada muka surat yang ke-11 dan sekarang ni kita nak masuk hadis yang ke-10. Lalu hadis yang ke-10, kita baca dahulu bahasa Arab dia. Wabihi ilaihi qal. Maksud wabihi ilaihi qal adalah wabisanadil muttasil minna ila Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. Itu maksud dia, dengan sanad yang ada daripada saya sehinggalah kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi berkata, tetapi diringkaskan dia jadi wabihi ilaihi qal. Wabihi ilaihi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Absar bin Al-Qasim an Ash'atha ya'ni bin Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsanu min al-qamar sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi hadis daripada Jabir bin Samurah.
Lalu kita nak tengok hadis yang ke-10, muka surat yang ke-11, kita ambil perawi yang paling tinggi, itulah Jabir bin Samurah. Maka daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, muka surat yang ke-12, aku melihat baginda Nabi SAW pada suatu malam di bulan purnama. Malam itu adalah malam bulan purnama. Ketika itu baginda memakai pakaian berwarna merah. Kita dah baca beberapa kali yang mana Nabi SAW memakai pakaian warna merah. Lalu bukanlah sesuatu yang mana salah untuk pakai warna merah, sebab Nabi SAW memakai pakaian warna merah. Maka pada waktu itu baginda memakai pakaian warna merah pada malam bulan purnama. Bulan paling indah adalah pada malam bulan purnama. Aku bersilih ganti memandang ke arah baginda dan memandang ke arah bulan. Kata Jabir bin Samurah, aku tengok Rasulullah yang berpakaian merah. Aku tengok bulan yang bulan penuh, bulan purnama. Aku tengok Rasulullah, tengok bulan. Tengok Rasulullah, tengok bulan. Apa kata Jabir bin Samurah? Maka menurut pemerhatianku, aku dapati bahawa baginda Nabi SAW lebih indah daripada bulan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi lebih indah daripada bulan. Jabir bin Samurah berkata, kenapa? Sebab li'anna daw'ahu sallallahu alaihi wasallam yaghlib, kerana cahaya Nabi sebenarnya mengalahkan cahaya bulan. Bukan sekadar bulan, dalam sebahagian riwayat yang lain mengalahkan cahaya matahari. Bersinarnya Nabi, indahnya Nabi. Semalam kita dah baca pada hidung Nabi ada cahaya. Nanti kita akan baca bila Nabi berkata-kata, keluarnya cahaya daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah baca tentang hidung Nabi, yang mana hidung Nabi pada hadis yang ke-8, aqnal airnain lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam, bahawa pada hidung Nabi adanya cahaya. Orang yang mana tidak memerhati dengan teliti, dia akan anggap bahawa cahaya itu sebahagian daripada hidung Nabi, lalu dia akan menyangka Nabi itu asyam, Nabi itu adalah orang yang tersangat-sangat mancung. Tetapi sebenarnya pada hidung Nabi ada cahaya, pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cahaya. Maka ini kata Jabir bin Samurah, Nabi lagi indah daripada bulan purnama. Hadis yang ke-11, wa bihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Humaid bin Abdul Rahman ar-Ru'asi an Zuhairin an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf qala la bal mithlul qamar. Kita nampak hadis yang ke-11, perawi paling tingginya adalah Bara bin Azib. Lalu seorang lelaki pernah bertanya kepada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah wajah baginda itu bagaikan pedang? Apakah yang lelaki ni nak maksudkan yang wajah baginda itu bagaikan pedang? Daripada sudut istinarah wal istitalah, adakah wajah Nabi itu bercahaya macam pedang? Kan pedang itu ada kilauan dia. Pedang itu bila dia keluar ada kilauan dia. Adakah wajah Nabi berkilau seperti pedang? Wal istitalah, dan adakah wajah Nabi itu bujur? Maksudnya adakah wajah Nabi itu bujur seperti mana wajah sebahagian manusia? Maka kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, la, tidak. Bahkan wajah Nabi lebih bercahaya daripada pedang. Wajah Nabi adalah umpama qamar, umpama bulan, bahkan lebih indah daripada bulan, seperti mana hadis Jabir bin Samurah. Lalu kalaulah nak tengok wajah Nabi adalah umpama bulan daripada cahayanya. Tetapi macam kita gabungkan dengan hadis yang ke-10 tadi, hadis Jabir bin Samurah, kata Jabir bin Samurah, bahkan dia tengok berkali-kali wajah Nabi bulan, wajah Nabi bulan. Dia kata ahsan, Nabi itu lebih indah daripada bulan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis yang ke-11. Kita tengok pula hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, muka surat yang ke-12. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salmin qala haddatsana Nadhr bin Shumail an Salih bin Abil Akhdar. Salih bin Abil Akhdar. Kalau para sahabat nampak pada sanad ini adanya perawi Salih bin Abil Akhdar.
Salih bin Abil Akhdar ni siapa? Dia adalah hamba kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dia adalah hamba. Tetapi ketika mana Khalifah merdekakan dia, Hisham bin Abdul Malik adalah Khalifah yang datang selepas Umar bin Abdul Aziz daripada kerajaan Umayyah. Maka dia punya hamba adalah Salih bin Akhdar. Lalu ketika mana dibebaskan, Salih bin Akhdar ini dia belajar ilmu dengan Imam Az-Zuhri. Dia menjadi khadim kepada Imam Zuhri. Sebab itu nama dia ada dalam sanad hadis. Lalu malu kita dengan hamba yang telah dibebaskan, yang mana sanggup belajar ilmu, tetapi kita yang merdeka, yang bukan hamba, kalaulah kita tidak mahu belajar ilmu, kita malu. Bahkan kalau kita nampak pada sahabat, kebanyakan pada sahabat mereka beli hamba supaya hamba tu boleh ambil ilmu daripada dia dan boleh terus menerus menyebarkan. Contohnya Abdullah bin Umar, dia ada hamba yang bernama Nafi'. Dia beli hamba tu dan dia ajar hamba itu akan ilmu yang ada pada dia. Contohnya Abdullah bin Abbas, ada hamba dia. Uthman bin Affan, ada hamba dia. Lalu kebanyakan ilmu kita diteruskan oleh para hamba, yang mana daripada situ para sahabat nak ilmu itu berterusan. Lalu Salih bin Abil Akhdar ini adalah maula, hamba yang telah dibebaskan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Lalu ketika mana dia bebas, dia tak pergi ke mana-mana, dia duduk belajar hadis daripada Imam Zuhri. Ibn Shihab inilah Imam Zuhri, guru kepada Salih bin Abil Akhdar. Ibn Shihab Az-Zuhri, dia dikenali dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. An Abi Salamah ini adalah anak Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Lalu Abu Salamah anak kepada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia adalah antara imam yang terkenal dekat Madinah. Bukan imam solat, maksudnya imam dalam hadis. Abi Salamah maksudnya Abdurrahman bin Auf, anak kepada Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajil asy-sya'ri sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkulit putih. Baginda berkulit putih, tetapi kita dah sebut putih Nabi bukanlah putih sahaja, tetapi putih musyarrab bihumrah, seperti mana yang kita dah baca pada hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bukan putih sahaja, tetapi dalam riwayat Ali bin Abi Talib kita dah baca, ianya adalah putih yang mana adanya kemerah-merahan, musyarrab bihumrah. Dan kata para ulama, itulah warna kulit yang paling indah di dunia, putih kemerah-merahan. Lalu kata Abu Hurairah bahawa Nabi SAW berkulit putih seperti diperbuat daripada perak. Putih diperbuat daripada perak. Rambut baginda ikal bergelombang, tidak kerinting dan juga tidak terlalu lurus. Lalu kenapa kata Abu Hurairah yang mana putih Nabi seperti diperbuat daripada perak? Li'annahu kana ya'lu bayaduhun nur. Kerana seperti mana perak kita nampak bercahaya, sebenarnya walaupun Nabi itu putih kemerah-merahan, tetapi pada kulit Nabi adanya cahaya, adanya pantulan cahaya. Li'annahu kana ya'lu bayaduhun nur, bercahaya kulit Nabi, dahlah putih kemerahan, bercahaya. Sebab itulah Imam Tirmizi bawakan riwayat Abu Hurairah. Lalu bila kita gabungkan dengan semua riwayat-riwayat yang lalu, kita dah belajar Nabi ini putih, namun tidak terlalu putih. Yang kedua, putih kemerah-merahan. Dan yang ketiga, putih seperti mana perak, putih yang bercahaya. Daripada sini sigha min fiddah, kata para ulama hadis, nak menunjukkan bahawa bercahaya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita gabungkan semua hadis, barulah kita nampak konklusinya apa yang Imam Tirmizi nakkan kita faham. Maka itulah kulit Nabi SAW putih namun tidak terlalu putih. Dan kemudian putih yang bagaimana? Putih kemerah-merahan. Yang kedua, putih kemerah-merahan. Yang ketiga adalah putih yang disaluti dengan cahaya, dengan nur. Maka inilah kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis yang ke-13, muka surat yang ke-13, wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya'u fa idza Musa darbun min ar-rijali ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aytu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Maka ini adalah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah antara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah. Banyak hadis yang Jabir bin Abdullah riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bagaimana ayah dia meninggalkan hutang, hadis bagaimana dia berkahwin tanpa maklumkan Nabi, hadis bagaimana dia minta izin untuk balik awal, hadis bagaimana Nabi tolong dia untuk selesaikan hutang. Banyak hadis tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan di sini Jabir bin Abdullah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Lalu mereka ini adalah radhiyallahu anhuma. Maka kata Jabir bin Abdullah, ayah dia syahid dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak para nabi ketika mana di Masjid Al-Aqsa, dan juga ketika mana dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kepada baginda para nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini Nabi menceritakan kepada para sahabat 3 nabi yang terkenal. Itulah Nabi Ibrahim yang memang dikenali oleh orang Arab. Bahkan sebelum orang Arab menyembah berhala, mereka mengikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi ceritakan juga tentang Nabi Musa dan seterusnya Nabi Isa, dan makhluk yang banyak bergaul dengan para nabi itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka sabda baginda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Apabila dan juga dalam riwayat Imam Bukhari disebut apa maksud diperlihatkan juga, boleh jadi dalam mimpi, disebabkan ada satu riwayat daripada Bukhari. Lalu sama ada Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi, itu riwayat Bukhari, ataupun Nabi diperlihatkan waktu Mi'raj dan juga Isra, itu adalah riwayat Imam Bukhari juga. Lalu sama ada dalam mimpi ataupun ketika mana peristiwa Mi'raj. Maka kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Apabila diperlihatkan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa adalah seperti seorang lelaki daripada kabilah Shanu'ah. Kabilah Shanu'ah adalah satu kabilah yang berasal daripada Yaman. Dan orang daripada kabilah Shanu'ah ini yang Nabi nak bagi perumpamaan, apakah keadaan badan mereka? Mutawassituna bainal khiffati wassimin. Mereka ni tidak terlalu gemuk dan mereka ini tidak terlalu kurus. Maka itulah Nabi nak bagi pemahaman kepada para sahabat, sebab para sahabat pernah berniaga ke Yaman. Lalu ada satu kabilah Shanu'ah, mereka ini orang-orang dia semua sama. Mereka bukannya berisi macam kita, tidak. Mereka ini khiffah, mereka ini tidak gemuk tetapi tidak juga terlalu kurus. Maksudnya padat mereka punya badan. Maka ini adalah perumpamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab itu daripada manakah orang-orang Shanu'ah ini? Daripada Yaman. Kemudian sabda Nabi SAW, aku melihat Nabi Isa bin Maryam. Dan untuk bagi faham kepada para sahabat macam manakah rupa Nabi Isa bin Maryam, maka sabda Nabi SAW, dan Nabi Isa ini amat mirip dengan orang yang pernah aku lihat adalah miripnya wajah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, sahabat Nabi ada 2 orang. Satu Urwah bin Mas'ud Al-Hudhali, hadzal lamyah, bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi.
Yang dimaksudkan di sini adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kita pernah baca tentang Urwah bin Mas'ud. Kita pernah baca dalam tentang Urwah bin Mas'ud dalam perkongsian santai sirah yang kita buat pada setiap petang pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sebentar, Safi minta buku sirah. Lalu Urwah bin Mas'ud, kita pernah berkongsi tentang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Buku sirah. Kita pernah nampak tentang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang mana Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dia antara orang tengah yang menjadi perantaraan antara baginda Nabi SAW dengan orang-orang antara Quraisy dengan Nabi SAW. Dia akhirnya masuk Islam. Buku sirah yang kita punya sana. Okay. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu nak tunjukkan kisah Urwah bin Mas'ud supaya kita boleh faham ini Urwah bin Mas'ud yang mana. Sebab ada yang salah faham ini Urwah bin Mas'ud Al-Hudhali. Ada dua sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Urwah bin Mas'ud adalah orang yang mana dia menjadi perantaraan pada perjanjian Hudaibiyah. Dia juga adalah orang yang mana masuk Islam. Dan ketika mana dia masuk Islam, dia nak balik kepada penduduknya, iaitu orang-orang Taif. Maka pada waktu itu orang Taif bunuh dia. Dia dibunuh oleh orang-orang Taif pada ketika mana dia balik berdakwah kepada kaum dia. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kisah Urwah bin Mas'ud, kerana para sahabat ada banyak buku sirah, kita boleh baca kisah Urwah bin Mas'ud dalam peristiwa Hudaibiyah pada muka surat 497. Kitab ni muka surat 497 ada diceritakan tentang Urwah bin Mas'ud. Lalu Nabi berkata dengan para sahabat, kalaulah nak kenal Nabi Isa, wajahnya, rupanya adalah mirip seperti Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sabda Nabi SAW, aku melihat Nabi Ibrahim. Ibrahim sebenarnya adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani yang mana dalam bahasa Arab maksudnya adalah Ab Ibrahim, ayah yang penyayang. Lalu Ibrahim boleh dibaca dengan 5 cara bacaan. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Abraham. Lalu Ibrahim bahasa Suryani, dalam bahasa Arab maksudnya Ab, ayah, Rahim yang penyayang. Dan beliau digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Lalu kata sabda Nabi SAW, aku melihat Nabi Ibrahim dan orang yang wajahnya yang paling mirip adalah diri aku sendiri, yakni nafsah, maksudnya sahibukum Nabi SAW. Sebab itu dalam sepotong riwayat sabda Nabi SAW, ana ashbahu waladi Ibrahim bih, aku adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Lalu sabda Nabi SAW, kalaulah kamu nak melihat akan Nabi Ibrahim, maka paling mirip daripada anak-anak Nabi Ibrahim adalah daku. Sebab itu sabda Nabi SAW, aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan orang yang pernah aku lihat adalah kawan kamu. Siapa masuk kawan kamu? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian sabda Nabi SAW, aku melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa tiba-tiba Jibril bercampur dengan para Nabi? Likathrati mukhalatatihi lil anbiya, kerana banyaknya pergaulan Jibril dengan para Nabi. Maka sabda Nabi SAW, dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Siapakah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi? Kita dah baca namanya dalam sirah beberapa kali. Kita baca nama dia ketika mana dialah orang yang Nabi utus untuk hantar surat kepada Raja Kaisar. Kita baca juga tentang Dihyah ketika mana dialah orang yang mula-mula ambil Safiyah binti Huyai untuk dirinya bila Nabi benarkan. Tegur Nabi, maklumkan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau benarkan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi untuk ambil Safiyah? Itu sebenarnya adalah puteri orang-orang Yahudi Banu Nadir dan Yahudi Banu Quraizah. Mereka takkan rela puteri mereka menjadi hamba. Maka Nabi panggil balik Dihyah. Nabi ambil semula Dihyah daripada Safiyah binti Huyai daripada Dihyah. Nabi suruh Dihyah ambil hamba perempuan yang lain. Nabi suruh Safiyah masuk
masuk Islam, Nabi merdekakan dia, dan akhirnya Nabi mengahwininya dan dia menjadi ummul mukminin. Lalu ini Dihyah yang sama, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, dan dialah orang yang pertama yang membawa masuk pelita ke dalam Masjid Nabawi. Bila dia dah pergi menjadi utusan Nabi ke Syam, dia berjumpa dengan Raja Kaisar, dia nampak tamadun di sana, lalu dia balik ke Madinah. Dia orang yang pertama yang menghidupkan pelita di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Masjid Nabawi adalah gelap. Sebelum tahun 7 Hijrah, Masjid Nabawi adalah gelap. Sebab itu kita baca hadis, orang-orang munafik dia tak nak datang solat waktu Maghrib, Isyak dan Subuh. Sebab mereka sangka Nabi tak nampak, sebab memang tak ada lampu. Pada Maghrib, Isyak dan juga Subuh, itu 3 waktu yang memang orang munafik tak nak datang solat berjemaah. Dia datang waktu Zuhur, dia datang waktu Asar, kerana dia nak sembunyikan kemunafikan dia, seolah-olah Nabi tak tahu, tetapi sebenarnya Nabi dah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kat sini apa yang kita nampak? Kenapa Imam Tirmizi bawakan hadis ini? Nak menunjukkan kepada kita yang wajah Nabi adalah mirip kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bila kita belajar tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itulah wajah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini hadis yang ke-13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Do you have the sirah book in English version? Tidak. Tetapi sebenarnya banyak terjemahan dalam bahasa Inggeris, cumanya saya tak pernah baca mana satu terjemahan yang elok. Lalu saya minta maaf kepada Jasin Tamas, saya tidak tahu terjemah bahasa Inggeris yang mana yang elok, tetapi ada banyak. Dalam bentuk PDF pun ada. Cumanya nanti saya tengok dan juga saya akan maklumkan kemudian. Nanti Jacinta Mas untuk PM ataupun tinggalkan mesej. Nanti kalaulah saya jumpa daripada sahabat-sahabat saya yang saya belajar sekali di South Africa, saya akan emailkan ataupun sebagainya dalam bentuk bahasa Inggeris. Okey, hadis yang ke-14. Dekat ni ataupun terlalu laju, terpaksa laju sedikit sebab banyak hadis. Lalu adakah setakat ni jelas tentang Nabi SAW? Kita masih lagi pada bab yang pertama, keindahan Nabi SAW. Lalu mohon pada sahabat untuk bagi feedback, adakah jelas perkongsian kita setakat ini? Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita boleh tahu apa tujuan Imam Tirmizi bawakan sampai 15 hadis nak menceritakan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau jelas, mohon maklumkan jelas. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalaulah Jibril menyerupai wajah seseorang, Jibril akan menyerupai wajah Dihyah Al-Kalbi. Kalaulah dia menyerupai wajah seseorang, wajah manusia. Lalu ramai yang kata jelas, terima kasih. Mohon jasa baik pada sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebarluaskan supaya lebih ramai dapat mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tag rakan-rakan, jemput orang yang kita sayang. Kita baca hadis yang ke-14. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in wa Muhammad bin Bashar, al-ma'na wahid. Qala ini siapa? Maksudnya Sufyan yang kita nampak tadi dengan Muhammad bin Bashar. Qala akhbarana Yazid bin Harun. Masya-Allah, kalau kita nampak dalam sanad adanya nama Yazid bin Harun. Kata para ulama sirah, kata para ulama hadis, Yazid bin Harun ini bila dia mengajar hadis pada zaman dia, kana yahduru majlisahu bi Baghdad nahwu 70,000. Bila dia mengajar hadis, Yazid bin Harun, orang yang mana duduk dengar hadisnya sebanyak 70,000. Bila dia buat majlis ilmu, dia seorang ulama yang terkenal, Yazid bin Harun. Bila dia mengajar hadis dekat Baghdad, kerana Baghdad adalah kota ilmu, kerajaan Banu Abbasiyah, mereka tumpukan kepada ilmu. Lalu pada waktu itu bila dia mengajar hadis dekat Baghdad, maka yang duduk dengar majlisnya di tanah lapang adalah sebanyak 70,000. Ini ulama yang terdahulu. Bagaimana orang-orang dahulu minat belajar ilmu. Kadang-kala kita baru ada 2-3 orang pelajar, dah rasa ilmu kita hebat. Kita dah hilang pedoman, dah lupa diri. Yazid bin Harun
Bila dia mengajar ilmu, yang dengar ilmu dia bukan 70 orang, bukan 700, bukan 7,000, 70,000 orang secara fizikal dengar ilmu dia. Yazid bin Harun rahimahullahu ta'ala, guru kepada guru Imam Tirmizi, guru kepada Sufyan bin Waqi' dan juga kepada Muhammad bin Bashar. Lalu kita baca balik sanad. Qala akhbarana Yazid bin Harun al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyad malihan muqassada sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita baca daripada Abu Tufail, itu adalah sahabat. Abu Tufail ini gelaran dia, nama dia siapa? Amr bin Wathilah. Nama dia, minta maaf, Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah bin Asqa radhiyallahu ta'ala anhu. Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah ini adalah sahabat yang masih muda ketika mana Nabi meninggal dunia. Lalu kata Abu Tufail, Amir bin Wathilah, beliau berkata, aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda di permukaan bumi ini yang masih hidup selainku. Kenapa dia cakap begitu? Maka faqasduhu bidzalika al-hathu ala talabi wasfil mustafa minhu. Dia cakap macam tu, tak ada orang lain yang pernah lihat Nabi masih hidup, dia nakkan galak orang supaya belajar tentang Nabi daripada dia. Kenapa? Sebab dialah sahabat yang terakhir wafat. Sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah. Dia sahabat yang terakhir wafat. Innahu akhirus sahabati mautan. Sahabat yang terakhir wafat, nama dia Abu Tufail Amir bin Wathilah. Maka Abu Tufail Amir bin Wathilah berkata, tak ada orang yang mana pernah melihat Nabi yang masih hidup di atas muka bumi kecuali aku. Maka tanyalah tentang Nabi daripada aku. Maka itu satu cara pengajaran yang baik. Apakah pengajaran yang baik? Biarkan anak murid tu bertanya. Anak murid tu tak boleh disuap, maka dia tak akan menghargai. Sama juga macam Nabi, kita nampak Nabi banyak kali bertanya, adakah kamu nak tahu siapakah orang yang paling baik? Adakah kamu nak tahu siapakah begini? Maka pada sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Siapa? Dengan timbulnya pertanyaan, maka di situ timbulnya keinginan. Maka sama juga macam Abu Tufail Amir bin Wathilah, dia adalah sahabat Nabi, dia tahu cara mengajar yang terbaik. Lalu dia pun berkata, tak ada dah orang yang pernah melihat Nabi kecuali aku. Maka pada waktu itu anak murid dia bertanya, wahai Abu Tufail, terangkan kepada kami macam mana Rasulullah. Baru dia cerita. Lalu sebenarnya antara cara mengajar yang baik adalah guru biarkan anak murid tertanya-tanya. Macam mana, bagaimana, macam mana, bagaimana. Kerana bila adanya soalan, maka di situ sebenarnya ada keinginan. Maka bila dia berkata begitu, maka Sa'id bin Jurairi pun berkata, sifhuli, wahai Abu Tufail Amir bin Wathilah, terangkan kepadaku. Maka sebab itu Sa'id al-Jurairi berkata, anak murid dia, terangkan sifat-sifat Rasulullah kepadaku. Maka barulah dia jawab. Beliau menjawab, baginda seorang yang berkulit putih. Dan kita dah gabungkan dengan hadis-hadis sebelum ini, putih yang bagaimana? Musyarrab bihumrah, putih kemerah-merahan. Kemudian kata Abu Tufail, Nabi SAW malih. Malih maksudnya hasanan. Nabi seorang yang sangat tampan. Kerana segala keindahan yang mana ada pada manusia yang boleh dibayangkan, ada pada Nabi SAW. Dicampur dengan badan Nabi, kulit Nabi, wajah Nabi sentiasa bercahaya. Bahkan lebih cahaya daripada cahaya bulan dan juga cahaya matahari. Dan kemudian kata Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu anhu, muqassada, dan badan Nabi sedang, Nabi tidak gemuk dan tidak kurus nampak tulang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, namun lebih dekat kepada tinggi. Dan inilah di sini disebutkan di sini, kenapa? Kerana perkataan maliha. Kenapa Imam Tirmizi bawa hadis ni? Sebab tentang warna putih kita dah belajar, tentang muqassada kita dah belajar. Imam Tirmizi nak ambil perkataan maliha. Maliha maksudnya cantik, tampan, handsome. Lalu bila kita
cerita tentang tubuh badan Nabi, kita kena ingat kata-kata daripada Abu Tufail Amir bin Wathilah, sebenarnya Nabi itu daripada segala segi adalah tampan, adalah indah, adalah handsome, adalah cantik, adalah sempurna, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ini hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15, saya baca dulu sanad dia dalam bahasa Arab. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Abdullah bin Abbas ni banyak sangat kelebihan dia yang mana kita boleh rujuk kisah para sahabat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi yang renggang. Thaniyah adalah dua gigi depan. Dia di sini diterjemahkan sebagai gigi seri. Lalu thaniyah adalah dua gigi. Lalu daripada sini kita nampak pada perkataan bahasa Arabnya aflajat thaniyatain. Dan juga kita dah baca pada hadis yang ke-8. Pada hadis yang ke-8 sebentar, hadis yang ke-8 tu panjang dan kita dah baca pada lafaz dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-8 pada muka surat yang ke-10. Pada muka surat yang ke-10, pada baris yang pertama, gigi Nabi agak jarang. Lalu hadis yang ke-8 muka surat yang ke-10 baris yang pertama, yang gigi Nabi agak jarang. Dan waktu tu banyak orang sangka maksudnya semua gigi Nabi jarang. Maka kat situ saya dah tegaskan sebenarnya bukan semua gigi Nabi jarang. Tetapi kenapa macam tu? Sebabnya dalam itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar, kita nak tengok bahasa Arab dia. Dalam bahasa Arab dia muflajul asnan. Lalu kenapa Imam Tirmizi bawakan hadis yang ke-15? Sebab pada hadis yang ke-8 dalam bahasa Arab dia muflajul asnan, yang mana pada muka surat yang ke-10 hadis yang ke-8, maka di situ terjemahannya adalah gigi Nabi jarang. Maka orang mungkin menyangka bahawa gigi Nabi ni semuanya jarang-jarang. Tetapi saya dah tegaskan di situ bahawa sebenarnya bukan semua gigi Nabi jarang. Jarangnya semua gigi di sisi orang Arab adalah aib, adalah sesuatu benda yang tidak indah. Maka apa gigi Nabi yang jarang? Sebab itu Imam Tirmizi bawakan hadis yang ke-15. Nak tunjukkan gigi mana yang jarang, itulah dia hadis yang ke-15 sebut aflajas saniyatain, yang jarang hanyalah gigi thanaya. Itulah dua gigi depan atas dan dua gigi depan bawah. Hanya itu yang jarang. Adapun gigi rubai, gigi tawahid, gigi tawahin, gigi nawajis, yang tepi-tepi semuanya tak jarang. Yang jarang gigi Nabi adalah thanaya sahaja. Thanaya ulia yang atas, dua gigi depan atas dan dua gigi depan bawah. Lalu itu sebenarnya pentingnya kita baca keseluruhan hadis supaya kita boleh faham. Kerana pada hadis yang ke-8 kata perawi Nabi itu muflajul asnan. Gigi Nabi jarang. Dia tak terangkan dengan detail. Bila kita baca hadis riwayat Abdullah bin Abbas, aflajat thaniyatain, sebenarnya yang jarang adalah pada gigi thanaya sahaja. Dan inilah konsep yang kita kena pakai pada semua hadis. Sebab itu bila kita tengok sesuatu hadis, kita tak boleh judge daripada hadis itu satu. Terutamanya dalam fiqah, terutamanya tentang sesuatu. Sebab para ulama fiqah, bila mereka keluarkan sesuatu hukum, mereka ambil daripada keseluruhan hadis, bukan hanya satu hadis. Sama juga ketika mana Imam Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi seorang yang faqih, daripada banyak
mazhab-mazhab yang beliau riwayatkan dalam kitab Jami' dia, Jami' Tirmizi, dalam kitab hadisnya, bagaimana diriwayatkan tentang mazhab Ishaq bin Rahway, Sufyan bin Uyainah dan yang lain. Kita tak pernah tahu daripada kitab yang lain kecuali kitab Jami' Tirmizi. Lalu sebenarnya beliau sangat tahu bahawa untuk itu kena gabungkan hadis-hadis, barulah boleh keluarkan sesuatu konklusi. Lalu apakah konklusi untuk gigi Nabi? Gigi Nabi itu hadis yang ke-8 menyebut jarang, tetapi bukan semua. Kerana pada hadis yang ke-15, yang jarang itu adalah thaniyatain, adalah 2 gigi thanaya sahaja. Thanaya atas dan juga thanaya ulia. Thanaya adalah 2 gigi depan, 2 gigi depan atas dan 2 gigi depan bawah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, bagaimanakah bila Nabi bercakap? Maka dia berkata, apabila baginda bercakap, terlihat seperti cahaya memancar yang keluar di antara kedua-dua gigi siri tersebut. Kata Imam Nawawi, memang cahaya secara fizikal keluar, hissi. Bukannya maksud cahaya itu adalah perkataan Nabi. Walaupun ada para pensyarah hadis mengatakan maksud cahaya itu adalah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, tetapi kata Imam Nawawi dan Imam Bajuri, maksud cahaya itu memang fizikal cahaya. Macam mana pada hadis sebelum ni kita baca hidung Nabi ada cahaya. Kita baca pada hadis pada hadis yang ke-13 bagaimana kulit Nabi bercahaya, warna kulit Nabi bercahaya seperti mana perak. Lalu kita baca di sini bila Nabi bercakap, keluar cahaya daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata sepupu Nabi sendiri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu ini adalah kisah tentang Abdullah bin Abbas menceritakan tentang Nabi. Lalu daripada sini kita nampak sallallahu alaihi wasallam ada 15 hadis yang Imam Tirmizi bawakan, yang mana 15 hadis ini bila kita gabungkan, barulah kita nampak bagaimana indahnya Nabi. Lalu dah diceritakan semua daripada 15 hadis ini tentang warna kulit Nabi, tentang rambut Nabi, tentang mata Nabi adakah besar ataupun kecil, tentang kening Nabi adakah tebal ataupun nipis, bersambung ataupun tidak, tentang bulu mata Nabi, tentang hidung Nabi adakah memang sangat-sangat mancung tetapi sebenarnya ada cahaya, tentang mulut Nabi adakah kecil ataupun besar, tentang gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tanda kenabian Nabi, tentang tinggi rendah Nabi, tentang bagaimana cara Nabi berjalan. Maka kita dah gabungkan ada 3 perkataan. Ada kadangkala disebut dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan mengangkat kaki, kemudian adanya menyebut Nabi berjalan dengan tenang, ada juga menyebut Nabi berjalan seolah-olah turun daripada tempat tinggi. Maka bila digabungkan semua, kita nampak Nabi berjalan seperti orang yang bersemangat, mengangkat kaki tidak menyerit. Nabi berjalan dengan segera, langkah Nabi besar tetapi semula jadi, bukan dipaksa-paksa, namun tenang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila digabungkan ke-15 hadis ini dalam bab yang pertama, barulah sebenarnya kita boleh faham bagaimanakah rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat. Dan sekarang ni kita nak masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua ini kata Imam Tirmizi pada muka surat yang ke-16, babu ma jaa fi menceritakan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah bentuknya? Adakah ianya besar ataupun kecil? Apakah warna dia? Di manakah kedudukan dia? Maka di sini Imam Tirmizi membawakan 8 hadis. 8 hadis menceritakan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 15 hadis tentang tubuh badan Nabi, dan 8 hadis pada bab yang kedua menceritakan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada para sahabat yang bersama, kita baru masuk pada bab yang kedua pada muka surat yang ke-16 pada hadis yang ke-16. Lalu mohon jasa baik para sahabat untuk bantu sebarluaskan, bantu untuk share, bantu untuk kongsikan kepada para sahabat yang ada kitab, boleh catat
poin-poin yang saya berikan, kerana itu semua diambil daripada kitab-kitab syarah yang menerangkan tentang hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah. Kita baca sampai jam 10 insya-Allah. Hari ini sampai jam 10 sahaja. Esok kita baca lebih sedikit. Esok ada 2 sesi, sesi pagi jam 9 dan sesi tengah hari jam 2.30 sampai 4. Kerana masih lagi banyak hadis, kita cuba nak baca dengan perlahan supaya tidak terkejar-kejar, namun kita cuba untuk baca sebanyak mungkin. Lalu kita mula baca hadis yang ke-16. Saya baca dahulu yang bahasa Arab dia. Banyakkan berselawat bila mendengar tentang Nabi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdul Rahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si ودعا لي بالبركة وتوضأ فشرب من وضوئه صلى الله عليه وسلم وكنت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم. Maka hadis ini daripada Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid berkata, makcikku sebelah ibu telah membawaku kepada Nabi SAW. Siapakah makcik dia? Kata ulama hadis yang terkenal, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau adalah orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar, lam akif ala ismih, aku tidak tahu nama makcik kepada sahabat As-Sa'ib bin Yazid. Siapa nama makcik dia? Kata Ibnu Hajar, aku tidak tahu. Namun nama mak kepada Sa'ib bin Yazid, nama dia adalah Ulayyah binti Shuraih. Nama mak sahabat ini Sa'ib bin Yazid, nama dia adalah Ulayyah. Ain lam ya dengan ta marbutah, ta bulat, Ulayyah binti Shuraih. Tapi yang bawa dia jumpa Nabi bukan mak dia, makcik dia, adik-beradik kepada mak dia. Maka dia bawa Sa'ib bin Yazid kepada Nabi. Dan pada waktu itu makcik dia berkata, wahai Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Anak saudaraku ini sakit. Lalu disakit apa? Maka dalam sebahagian daripada riwayat, maka disebut maradun fil qadam, sakit pada kaki. Sa'ib bin Yazid yang waktu itu masih kecil, dia sakit kaki. Namun ada juga mengatakan bahawa sebenarnya dia sakit kepala. Sebab itu nanti kita baca Nabi usap kepala dia. Lalu ada yang mengatakan dia sakit kaki, ada yang mengatakan dia sakit kepala. Maka pada waktu itu apa Nabi buat? Nabi SAW menyapu kepalaku As-Sa'ib bin Yazid. Nabi sapu dan kemudian Nabi mendoa. Apa yang kita belajar ketika mana Nabi SAW sapu? Bahawa kalaulah dia sakit kaki, kenapa Nabi sapu kepala? Maka sebab itu kata para ulama hadis, kemungkinan penyakit itu ada di 2 tempat. Dia sakit kepala dan juga dia sakit kaki. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini? Bahawa seorang perawat, dia apabila nak mendoakan akan seseorang yang mana sakit, dia boleh menyentuh dekat tempat sakit. Asalkan lelaki sama lelaki, dan juga kalau lapor lelaki sama lelaki, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan. Lalu jangan terpedaya dengan sebahagian perawat yang mana dia sentuh perempuan dalam keadaan di tempat-tempat yang tidak perlu. Maka sebab itu sepatutnya Nabi SAW sentuh Sa'ib kerana di situ dia lelaki dan dia budak, dan Nabi SAW sentuh di kepala dia. Maka Nabi SAW sentuh, dan kemungkinan dia ada dua-dua penyakit pada tangan dan juga penyakit pada kaki. Dan mendoakan keberkatan untukku. Kata Sa'ib bin Yazid, Nabi bukan sekadar usap, Nabi bukan sekadar sentuh, Nabi SAW mendoakan keberkatan untukku. Lalu daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat adalah sepatutnya bila ada orang sakit datang, kita sentiasa doakan untuk mereka. Dan kata Sa'ib bin Yazid dalam hadis yang lain, qad alimtu anni ma mutti'tu bi sam'i wa basari illa bi barakati du'aihi. Kesan daripada doa Nabi, aku tidak pernah kurang penglihatan, tidak pernah
pernah kurang pendengaran walaupun pada usia tua. Dan juga kata para ulama hadis, tempat yang mana Nabi SAW sentuh, maka tempat itu, rambut itu kekal hitam sampailah dia berusia. Tempat itu kekal hitam berkat daripada Nabi SAW. Lalu hadis ni kita terpaksa ulang balik esok kerana masa tak mengizinkan. Kita akan ulang balik hadis yang ke-16 ini esok insya-Allah. Kita berhenti di sini. Kejap lagi saya ada perkongsian melalui platform Kubak Center, perkongsian tajwid jam 10 ataupun 10 suku. Lalu kita berhenti di sini. Insya-Allah kita akan sambung kemudian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung esok. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMA Ar-Umar Aziz dan jemput join program-program kita yang lain. Ada 3 program: Tadabbur Al-Quran Hayati Quran jam 8 pagi, Syama'il Muhammadiyah sepanjang bulan Rabiul Awal ini jam 9 pagi, dan pembacaan sirah pada jam 6 petang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih semua.